Dan tawakal pula iaitu percaya kepada Allah dalam semua usaha dunia. Jadi ada orang tanya kepada ulama ni, antara yakin dengan tawakal tu apa beza? Dia macam hampir sama. Kita yakin rezeki dalam hidup kita dalam dunia ni, rezeki tu Allah Ta'ala bagi. Kalau nak pakai ayat tu pun boleh. Kalau kita kata saya bertawakal pada Allah Ta'ala, rezeki tu Tuhan bagi. Dia dua-dua tu macam boleh pakai ayat dia. Perkataan yakin dengan tawakal. Jadi di sini hamba Allah Ta'ala yang bertanya ni, dia cuba nak dapat satu kepastian antara yakin dengan tawakal tu, apa beza dia. Maka dia jelaskan di sini, dia kata beza dia adalah, ada sikit. Dia kata yakin ni benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dan juga amalan-amalan yang berkaitan, yang boleh menyampaikan ke hari akhirat besok. Jadi dia kata yakin kepada Allah dan segala amal yang menyampaikan akhirat. Jadi hak ni dia kata kena pakai perkataan yakin. Kita tak boleh nak kata saya tawakal lah sampai ke dak, saya punya amalan ini ke hari akhirat. Kalau pakai ayat tu tak kena. Ataupun saya bertawakal pada Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang ada, kemudian memang tawakal betul. Jadi ayat tak kena. Saya yakin Allah Ta'ala ada, nak kata saya tawakal Allah Ta'ala ada, tak betul. Itu perbezaan dia. Jadi dia kata yang pertama sekali, yakin ni percaya kepada Tuhan. Pasal apa percaya kepada Tuhan? Banyak-banyak benda yang Allah Ta'ala suruh kita percaya ni, dia je yang tak nampak. Allah Ta'ala suruh percaya pada Al-Quran, tak? Kemudian percaya kepada Zabur, kemudian Injil, Taurat, semuanya nampak belaka. Kita tak nampak, tetapi orang zaman tu nampak. Zaman Nabi Isa, dia nampak Taurat, dia boleh baca. Zaman Nabi Musa, Taurat pula, Injil. Zaman Nabi Musa, Injil. Daud, Zabur. Kita Quran. Quran sampai kiamat. Kita nampak. Adapun yang berkaitan dengan akhirat, dengan Tuhan ni, sebab tu dia kata yakin kepada Allah. Tuhan ini tak nampak. Jadi hak dicerita di dalam kitab yang dibawa oleh para rasul, menceritakan tentang ketuhanan. Tuhan ada. Sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, bila para ulama pada masa itu dia menceritakan kewujudan Tuhan kepada manusia, lepas tu pula sebelum Nabi Nuh, lepas tu ulama ni pula mati. Sayangnya orang pada ulama-ulama ni 5-6 orang tu, 4-5 orang, maka akhir sekali dia sembah. Disembah pula kepada orang-orang yang disayang tu. Disembah. Maka pada masa itulah, kalau mengikut pemberitaan lah, bermula zaman Nabi Nuh alaihissalam lah, maka Nabi Nuh kata kena baca la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Hak kamu sayang, kamu buat patung, kamu sembah, tu tak betul. Betul lah kamu sayang, dia ajar kamu dengan cara yang baik, lepas tu dia mati. Dia tu manusia. Bila dia mati, dia mati sebagai hamba Tuhan. Sayang kamu pada dia tak boleh menyebabkan kamu nak buat patung, lepas tu nak sembah balik dia. Tak boleh. Jadi hak bolehnya apa dia? Hak bolehnya kamu tetap bahawasanya Tuhan tu Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana zaman Nabi Nuh ni orang duduk sembah patung-patung yang dia duduk buat, maka Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Nuh, ajarlah kepada umat zaman kamu itu kalimah la ilaha illallah. Itu timbulnya kalimah la ilaha illallah ni zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Jadi daripada Nabi Adam
sampai ke sekarang ni saat ni, maka hak kita kena yakin Allah Ta'ala. Lepas tu pula Allah Ta'ala ni dia suruh, dia dah lah tak nampak, tak? Dia suruh pula kita buat baik, sembahyang, baca Quran, zikir, semuanya ni aku akan bagi pahala. Kamu cari rezeki, sedekah, aku bagi pahala belaka. Pahala untuk apa dia? Akhirat. Asa lagi. Satu lagi hak kita tak nampak. Jadi Tuhan akhirat. Amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Bila sebut beriman kepada Allah, mesti Allah Ta'ala akan attach, lampirkan sekali dengan beriman kepada hari akhirat. Macam sembahyang, aqimus solah wa atuz zakat. Sembahyang dengan zakat dia kamcing dua tu. Jadi bila sebut beriman kepada Allah, maka kamu kena beriman kepada ada satu lagi hak aku buat. Alam dipanggil alam akhirat. Alam akhir, akhirat akhir. Jadi hak ni aku buat, dan aku buat satu peraturan di mana di dalam alam akhirat itu dia ada dua tempat. Nama dia syurga dan neraka. Sebelum nak pergi situ tu, ada alam barzah, alam kubur. Kemudian lepas tu pula ada hari kebangkitan, ada mizan, ada timbangan, hisab. Semuanya itu berkaitan dengan alam akhirat. Kubur tahan lagi, kira tak? Kita tengok jugalah kubur, tapi apa yang berlaku dalam kubur kita tak tengok. Kubur tu kita tengok. Bila mati, isteri mati, sayangnya kita pada isteri, lagu mana pun letak dalam tanah. Suami mati, lagu mana pun letak dalam tanah. Anak yang kita sayang letak dalam tanah. Awak sayang kepada ayah awak, kalau boleh nak suruh ayah awak tu tengok, anak awak, cucu dia yang pertama, tapi Tuhan takdirkan mati, tak ada tengok cucu. Tak ada tengok cucu yang pertama tak ada. Mati, awak tengok, awak percaya adanya kematian. Jalan nak pergi ke akhirat tu, dia ada jalan dia. Kena mati, masuk kubur. Dua ni kita percaya. Tapi lepas pada tu tak ada kira. Semuanya defend kepada maklumat yang Nabi cakap pada kita. Apa berlaku dalam kubur, ada ular besar kala ke apa benda ni, maknanya tak nampak berlaku. Lepas tu bila mati pula berceracakan orang, apa ni orang panggil, manusia itu maknanya dibangkitkan. Semuanya itu perkabaran yang berkaitan dengan alam akhirat. Yang ini kita kena yakin. Hakim ni kata, ulama ni kata, Tuhan tak nampak, kamu kena yakin. Kemudian alam akhirat, amalan yang kamu buat selama ni akan sampai di hari akhirat besok, untuk kegunaan hari akhirat. Yang itu tak nampak, oleh kerana tak nampak, kamu kena yakin. Manakala tawakal pula dia kata, iaitulah percaya kepada Allah dalam semua urusan yang berkaitan dengan dunia. Dalam bab rezeki yang kita duduk sebut dalam kitab ni, tawakal, buat yang terbaik dah. Tetapi nak kata rezeki itu mari daripada tangan aku, tak juga. Pasal kita buat macam orang yang sudah berjaya, tapi tiba-tiba ada orang buat follows standard, SOP dia tu standard, dengan modalnya, dengan caranya semua, tapi tak sama. Dia berjaya, kita tak. Jadi di sinilah perlunya kita tawakal. Belajar masuk PSA, anak cucu kita nak masuk PSA, kita ajar dia konsep tawakal supaya dia jangan kecewa kalau dia gagal. Tapi awak nak berjaya, awak kena follow orang yang berjaya. Kena ikut rentak orang yang berjaya, yang dapat 9A, yang dapat 7A. Macam mana cara? Tengoklah gaya dia belajar. Ada yang kata saya fokus dalam kelas je. Okey, kawan ni pun fokus dalam kelas. Tak dapat juga 7A, 9A. Dapat 2A je. Ini orang panggil tawakal. Bab urusan dunia, tawakal pada Allah Ta'ala. Cuma kita kena ikut jalan. Kalau nak jadi lagu tu, kena buat lagu ni. Lepas tu tawakal. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak.
Sebab itu selepas tawakal dia ada doa pula. Kan? Dia kamcing dua tu. Dia berkawan rapat, doa, tawakal, doa, tawakal. Jadi tawakal juga, usaha, tawakal, doa. Ya. Baik. Tawakal ada dua macam. Tawakal mengenai rezeki, maka tidak boleh gelisah, tak boleh risau hati. Ya. Dalam bab rezeki, kitab ni ajar, dia kata tawakal ni, dia kata dalam bab rezeki, relax lah dia kata. Ya. Yang penting kamu dah buat yang terbaik dalam mencari rezeki. Lepas pada tu tawakal pada Allah Ta'ala, tak ada nak gelisah. Jadi orang yang mempunyai tahap tawakal yang tinggi, maka kegelisahan dia tu tak ada sangat. Kadang-kala dia menghadapi masalah rezeki, tapi oleh kerana dia ni orang belajar, orang mendengar, katakan hari ni ataupun sepanjang lebih kurang 2 minggu kita duduk belajar, duduk cerita bab tawakal ni, mungkin kita ada masalah keuangan, masalah dalam pencarian, tapi bila dengar benda-benda lagu ni, kita jadi terhibur sekejap. Maknanya kita telah pun diasak dan dipasak dalam hati kita supaya perkuatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Bila dipasak dan diasak begitu, maka kita yang asalnya resah gelisah, kerana ada benda lah yang kita rasa agak semput dada sikit dalam bab rezeki ni, bila dengar lagu ni kita pun jadi tenang. Sebab itu dia kata di sini tawakal ni dia kait terus dengan, dia kata tak ada gelisah, tak ada susah hati, tak ada gelisah, tak ada risau. Dia terima. Yang penting dia cuba cek, okey, aku dah buat dah semua. Apa yang patut aku buat, aku buat. Tapi Tuhan tak izinkan. Lepas tu dia kait pula dengan ilmu lain. Aku dah buat, aku tawakal, aku doa. 3 benda. Buat, tawakal, doa. Buat belaka. Tapi tak dapat lagi apa yang aku buat tu nak suruh jadi kaya ke. Lepas tu aku tawakal, suruh aku tenang. Doa tu nak suruh jadi. Kalau aku buat tu aku nak suruh jadi. Tawakal nak suruh aku tenang, doa nak suruh jadi, tapi tak jadi juga. Bila tak jadi, kita tenang. Sebab ada satu lagi yang kita belajar, bila berdoa macam mana pun Tuhan bagi. Tuhan terima dan Tuhan dengar kita punya doa. Maka bila lagu tu tuan-tuan, tenanglah jiwa kita. Tak adalah berasa letih ke diri, aku berdoa bangun tengah malam lagi, semaya ajak lagi, berdoa lagi, tak jadi juga. Tak ada timbul persoalan itu. Yang boleh menyebabkan kita ni rasa ragu pada Tuhan, rasa confused, betul ke tak Tuhan suruh berdoa, aku berdoa pula tengah malam, tapi tak menjadi. Minta doa bab rezeki ke anak belajar biar menjadi ke apa benda, tak menjadi. Jadi tak timbul masalah tu sebab Nabi dalam Islam dia ajar doa kamu tu macam mana pun menjadi. Tinggal lagi Tuhan KIV postpone dulu ke, akan jadi satu masa yang kamu pun tak perasan. Tetapi yang pentingnya menjadinya doa kamu itu dari sudut Tuhan sayang kepada kamu, menggambarkan kepada kita bahawa orang yang berdoa kepada Allah ni ialah orang yang ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, dia tak berdoa. Atas dasar itulah Allah Ta'ala kata doa kamu tu macam mana pun aku terima dah. Terima paling tidak di hari akhirat besok. Sebab aku yang maha mengetahui ni, kalau aku terima betul-betul, aku bagi, aku tahu dah kamu rosak. Macam yang kita duk dengar cerita lah, walaupun cerita itu diragui dari sudut kesahihan dia. Sa'labah punya cerita, nak jadi kaya, nak suruh beranak pinak dia punya ternakan kambing. Nabi kata tak payahlah, dia kata kalau jadi pun aku boleh doa supaya biak, tapi aku takut kamu lupa ke Tuhan. Dia kata tak ya Rasulullah, aku duduk sama dengan kau, cuma aku sepit sikit hidup. Nabi berdoa jadi sungguh. Hak Nabi risau tu jadi. Jadi Tuhan kadang-kadang kita berdoa satu benda yang berkaitan dengan urusan dunia, tapi Tuhan tak bagi dalam dunia sebab Tuhan sayang. Tuhan tahu, bukan Tuhan menentukan. Tuhan tahu bahawa kelemahan kita ini dia. Kalau bagi ni kamu hanyut. Ya tak ya, postpone,
aku bagi akhirat di hari akhirat besok. Tawakal mengenai pahala amal perbuatan, harus percaya dan tenang terhadap janji Allah Taala, dan selalu khawatir terhadap amalnya kerana belum mengetahui apakah diterima ataupun tidak. Dalam bab amal pun diminta juga kita tawakal. Pasal hak mana kita buat ni Tuhan terima ke tak, wallahu alam. Sebab buat comel semua dah. Terima tak terima ni dia satu tak betul. Confirm lah Tuhan tak terima. Yang keduanya betul tapi Tuhan nak bersih lagi, nak comel. Ibadat yang kamu buat, zikir, semayang ke apa benda, baca Quran ke apa benda, sedekah ni semua ni, hak kamu buat ni aku nak walaupun betul tapi hati kena bersih. Tuhan nak maknanya persembahan yang terbaik. Jadi hak ni lah tuan-tuan yang kita kadang-kadang tewas. Kita semayang betul dah, ikut line yang Allah Ta'ala berkenan dah. Start daripada ambil wudu cantik, fa ahsanal wudu. Hujung hak Nabi duk baca tu, bila berwuduk fa ahsanal wudu, elokkan wudu. Kita buat yang cantik dah. Menghadap lagi, ustaz dah belajar satu hal, menghadap seorang-seorang lagi. Tengok ustaz saya ambil semayang ni, cantik ke tak, betul ke tak, comel ke tak. Ustaz kata okey dah tu. Habis. Lepas tu pula belajar lagi, maknanya betulkan tajwid ke apa benda, jangan banyak sangat salah. Menghadap lagi ustaz, tolong dengar saya punya bacaan ni. Ustaz kata okey dah tu. Semayang pula, ustaz saya ni baca ni dalam semayang semua cek belaka. Tetapi tuan-tuan, hati kita ada problem. Ada riak sikit. Ada perasaan menunjuk, ada ujub. Tunjuk, kita riak nak tunjuk kau kan. Satu, kadang-kadang bukan nak tunjuk kau kan, mari perasaan ujub pula. Ujub. Semayang tengah malam tadi, tiap malam duk mikir aku seorang je buat malam ni. Tak, mari-mari masjid ni, kuliah subuh ni, tengah-tengah duduk seorang mikir aku seorang ni kot semalam buat. Itu dipanggil ujub. Kita tak ada pun nak tunjuk kau orang. Kita tak ada cerita aku semalam semayang 5 kali campur witir, 5 rakaat, ataupun 7 ke apa semua. Cerita 2-3 orang, tak ada. Ujub ni seorang duduk syok seorang dipanggil. Dalam bahasa Melayu dipanggil mengkagumi. Kita tak cerita kau orang. Hak mari surau masjid ni dia boleh masuk dalam bab riak. Sebab apa? Dia mari tu orang tengok. Lepas semayang ni baca Quran, orang tengok. Lepas kuliah nanti ke, orang tengok. Dalam hati tu mari satu perasaan, biar orang tahu aku ni konsisten, istiqamah dengan masjidnya, dengan baca Quran dan sebagainya. Itu riak. Tetapi ada satu lagi hak tak ada pun kita nak cerita ke orang, tapi kita seorang je yang tahu. Kita seorang je yang tahu bahawasanya di rumah aku baca 1 juzuk satu hari, 30 hari 30 juzuk. Kita seorang je tahu. Hatta isteri kita pun tak tahu. Tapi mari syok seorang, dia kata ramai-ramai masjid ni rasa-rasanya aku seorang je kot baca Quran 30 juzuk sebulan, habis. Jadi dalam bab ini, tawakal yang perlu ada juga ialah tawakal dari sudut amalan kita. Minta-minta lah, maknanya benda-benda macam ni karut-marut yang boleh menghancur leburkan kita punya amalan baik tadi, Allah tak nak jauhkan. Sebab itu kita kena minta tolong kepada Allah supaya kita jauh daripada benda-benda lagu ni, benda-benda yang merosakkan amalan kita. Atha bin As-Sa'ib dari Ya'la bin Murrah berkata, kami berkumpul dengan beberapa orang dari kawan-kawan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Lalu kami bercakap, lebih baik kami menjaga keselamatan Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhah, kerana ia kini dalam keadaan perang dan kami khawatir sekiranya ada yang menculiknya. Maka ketika di muka pintu rumahnya, tiba-tiba ia keluar untuk sembahyang subuh. Lalu ia bertanya, mengapakah kamu berada di sini? Jawab kami, menjaga kamu ya Amirul Mukminin.
Sebab kini dalam keadaan perang. Sayyidina Ali bertanya, kamu menjaga saya dari orang langit atau dari orang bumi? Jawab kami, bahkan dari penduduk bumi, sebab tidak dapat menjagamu dari ahli langit. Baik, cerita dia, kawan-kawan Sayyidina Ali ni dia kompon, ya. Oleh kerana zaman Sayyidina Ali ni dia bermulanya zaman fitnah. Dia sebenarnya start daripada Osman, ya. Masa Abu Bakar okey, cuma kes ada satulah, zaman Abu Bakar orang tak bayar zakat, ya. Maka Abu Bakar perangi orang yang tak bayar zakat. Bila Nabi mati tu, naik Abu Bakar sebagai khalifah, tak nak bayar zakat. Jadi khalifah Abu Bakar diperangi. Dikira maknanya orang ni dah murtad. Diperangilah, menolak sebahagian satu daripada rukun Islam. Baik. Mari Sayyidina Umar, okey, cantik. Zaman tertegaknya keadilan Islam. Mari zaman Sayyidina Osman, dia dah ujung-ujung tu dia dah mula dah timbulnya fitnah di kalangan kaum muslimin sendiri. Mari Sayyidina Ali tu kemuncak, ya. Itu timbulnya orang panggil Muawiyah, perang dengan dengan sahabat yang lain. Orang panggil timbulnya apa yang dikatakan Syiah ke apa benda tu kan. Geng-geng Syiah tu punca daripada situ, ya. Baik. Jadi bila zaman Sayyidina Ali ni, di zaman dia fitnah dan perang, ya. Jadi orang ni sayangnya kepada Sayyidina Ali ni, dia pertama sekali orang yang tak pernah sujud ataupun tak pernah sembah berhala. Sebab tu kita sebut karramallahu wajhah, ya. Baik, Allah Ta'ala muliakan wajah dia daripada sembah berhala, tak pernah. Hak lain-lain tu sembah belaka dah. Tinggal lagi bila dah masuk Islam, tinggal. Kemudian karramallahu wajhah tu juga ialah nak muliakan diri dia daripada fitnah, ya. Baik, zaman dia berlakunya fitnah, ya. Baik. Jadi orang kampung lah, senang cerita dah. Orang kampung kata ginilah, kita pakat jagalah kita punya khalifah ni, ya. Daripada sebab zaman sekarang zaman perang, takut-takut orang duduk nak nak bunuh Sayyidina Ali ke apa benda kan. Dia ni pula menantu Nabi, sepupu Nabi lagi. Jadi setuju. Okey, pakat jagalah Sayyidina Ali ni. Bila Sayyidina Ali nak pergi sembahyang subuh, tengok orang ramai. Ya, tanya, buat apa ni? Dia kata, kami nak jaga engkau lah ya Amirul Mukminin. Jaga apa dia? Jaga engkau daripada gangguan manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ni, ya. Jadi Sayyidina Ali pun jawab Sayyidina Ali, ya, tiada sesuatu terjadi di bumi, ya, melainkan keputusan takdirnya daripada langit. Dikata apa-apa yang terjadi, dikata di muka bumi ni, semuanya daripada Allah Ta'ala belaka, ya. Dan tiada seorang pun melainkan sudah dijaga oleh dua malaikat untuk menolak bahaya yang akan menimpanya sampai datang takdir. Dia kata malaikat jaga dah, dia kata, ya, sampai marinya takdir. Apabila telah tiba takdir, maka dilepaskan oleh kedua malaikat sehingga terkena apa yang ditakdirkan Allah baginya, ya. Dia kata, yalah, terima kasih banyaklah dah nak jaga kan. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala takdirkan orang panggil keselamatan kita ni Allah Ta'ala jaga dah. Malaikat pun ada jaga dah. Kecuali sekiranya Allah Ta'ala nak takdirkan juga jadi, maka jadilah. Allah Ta'ala akan jadikan malaikat tu biarkan benda tu. Maka takdir yang buruk, benda-benda buruk yang kita tak berkenan berlaku pada diri kita tu, berlaku pada diri kita, ya. Baik. Ini tahap Sayyidina Ali, ya. Tinggal lagi kita, saya ingat dah disebut dalam ni, cerita bagaimana konsep tawakal itu ialah kita usahakan dulu. Kalau bab keselamatan ini, kalau rumahnya rasa nak pagar lah, kan. Hak tentunya pintu rumah kita tutup, ya tak, kunci elok-elok. Lepas tu orang nak masuk juga, cerita lain lah, ya. Jangan duduk kata tak payah kunci lah, lagu tu ada kunci, ya. Kereta pun lagu tu juga, kunci elok-elok. Orang nak pecah itu cerita lain. Sebab apa dia? Ada juga yang dengan pagarnya siap apa semua, orang boleh masuk, ya.
Macam yang kita selalu dengar lah, yang saya juga selalu sebut, ya, supaya kita mikir, pokok orang politik, orang menteri ni dengan bodyguardnya, dengan guardnya semua ada belaka. Pintu-pintu rumah dia tu bukan jalan-jalan pintu, tapi orang boleh masuk ambil duit ratus ribu. Ya dah. Habis kita nak fikir ke mana agak-agak, rumah orang lain tak ada pun, maknanya orang panggil ambil besi sikit, congkir-congkir gitu pun dah boleh terbuka. Tapi tak ada pula orang nak masuk. Ataupun orang masuk tapi tak boleh nak buka, orang masuk tapi tak boleh nak buka. Jadi benda ni orang panggil tawakal. Baik, habis cerita tawakal, kita masuk sikit je bab warak. Meninggalkan yang syubhat, khawatir terhadap yang haram. Itu makna dia syubhat. Apa ni? Warak, ya. Baik, warak inilah yang saya sebut dalam khutbah 2 minggu lepas. Minggu lepas ke apa dia? Ya. Bila timbul isu kes babi ni, kita pilih nak ambil line mana? Line warak ke, ataupun tasawuf, ataupun line fiqh. Ya. Kalau nak ambil line fiqh, makan lah, nak makan pun. Cadbury itu sebab JAKIM pun kata okey. Fiqh kata bila dah JAKIM, orang yang ada autoriti kata okey, okey lah. Jangan duk bahas lah. Jangan duk kata tak boleh lah ustaz, saya tak legi. Awak tak legi, itu awak ambil line tasawuf, line warak, tapi jangan kacau orang nak ambil line fiqh. Settle masalah kalau faham gitu. Betul tak? Ini kan kawan ni marah orang ni, kawan ni marah orang ni, tak sudah. Awak ambil line fiqh, fiqh kata makan-makan. Line tasawuf, warak, tinggalkan. Lepas tu kalau kita tengok ada orang makan, anak ustaz makan, contohlah, anak ustaz, kita pun tak percaya terus kepada ustaz tu, tak betul. Kita tak percaya kepada ustaz tu, ataupun ustaz tu sendiri makan. Saya cerita ni bukanlah maknanya saya makan Cadbury ni, suka, tapi saya sendiri pun tak tahu minat. Bukan Cadbury je, maknanya benda-benda lain lah. Jadi kita, kecuali lah kadang-kadang travel pun saya ingat, kalau saya mengantuk sekalipun, kalau travel bawa kereta ni, saya suka makan kacang je lah. Kacang, kacang dia hilang lah mengantuk. Tapi kalau Cadbury ni tambah mengantuk ada, tapi bukanlah kerana benda tu orang panggil ada kaitan dengan babi ke apa, tak ngantuk, cuma dia ialah lemak dia punya tu, jadi dia menyebabkan ngantuk. Kacang ni lemak juga, tapi oleh kerana kita duk makan-makan tu, hilang ngantuk, bawa kereta. Sebab saya sebut gitu tu berapa, kadang-kadang mungkin ada orang kata ustaz tu kata boleh makan, ialah dia bagi alasan JAKIM, mungkin kerana dia tu suka makan. Tak, saya memang tak makan. Bukan tak makan tu kerana ada benda tu, tak, sebab tak minat. Tetapi kita nak cerita pada orang tu, jangan kerana kita makan ke tak makan, kita cerita pada orang benda yang betul lah. Sekarang ni Cadbury, fiqh kata, JAKIM kata okey, dia dah check, tak ada masalah. Okey, kita pun ambil lah line fiqh, makan lah, line fiqh. Tapi oleh kerana kita ni berada dalam alam tasawuf, nak bersih diri, nak jaga diri, maka orang yang nak jaga diri, orang tasawuf ni dia nak jaga diri, maka oleh kerana dia nak jaga diri, maka benda-benda yang dia rasa tak confident, tak yakin, maka dia kena tinggalkan. Dia rasa was-was, tinggal. Baik. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah berkata, Abdullah bin Muta'arrif berkata, ada kalanya kamu bertemu dua orang, yang satu lebih banyak puasa, sembahyang dan sedekah, tetapi yang satu lagi lebih banyak pahalanya. Ditanya bagaimanakah itu? Iaitulah orang yang lebih kuat waraknya. Ini hebat dia. Biar tentu kita tak makan kerana nak jaga diri, dah ada benda lain lagi boleh makan, ya tak? Lepas tu pula saya difahamkan coklat koko ni
Orang Melayu pun ada buat. Tapi tuan-tuan, dalam dunia sekarang ni, dunia sekarang ni, Melayu buat tak semestinya halal. Tuan-tuan kena ingat. Sebab sumber nak buat kek, nak buat coklat ke, sumber dia mari daripada benda-benda yang syubhah juga. Cuma tangan Melayu je. Ada benda lah yang boleh kita yakini 100% okey. Kalau orang Melayu buat. Macam ialah saya duk belajar sikit bab dengan margi pembuatan jus. Jus bukan jus yang cordial ni dah, dia panggil macam saya ada, kilang saya pun proses benda tu. Dipanggil liquid, dalam bentuk liquid, minum 2 sudu. Okey. Antara benda yang kita masuk kurma, okey. Okey lah kismis ke apa benda lagi, bahan-bahan mentah. Tapi tuan-tuan kena ingat bila nak buat benda ni bukannya campur-campur gitu aja. Kita nak kepekatan dia tu supaya air dia bila apa ni benda ni kalau kita blender kan, kita biar siap blender isi air, kita biar dalam botol ni contoh seminggu benda tu akan naik ke atas. Bawah ni air, bawah ni dia nampak air. Macam mana nak suruh tak ada air? Tu dia teknik nak suruh tak ada air. Maka di sini kita guna xanthium gum. Hot ni jakim bila kita propose pada dia, okey kita pakai yang ni, dia kata ini tak boleh sebab ada unsur yang meragukan. Jadi ada 2-3 xanthium gum ni yang diluluskan oleh jakim. Yang tu yang kita pakai. Alat dia panggil pemekat dia. Sebab tu saya kata kalau saya beritahu kawan-kawan, kalau jakim lulus insya-Allah lah. Maknanya orang panggil 99% okey lah. Kita letak 99%. Lebih tu tak ada lah. Tak berani nak cakap juga kan. Okey, kalau kek pula, kek ni. Kalau kek tuan-tuan, okey, tepung, okey lah kita kata okey. Tapi bila pakai apa cheese ke orang panggil? Cheese tuan-tuan dia problem sikit dah ada problem. Apa tu pengembang dia saya pun tak tahu dah sebab saya tak buat, cuma belajar sikit-sikit lah. Nak suruh kembang lembut, pelembut dia tu ada problem. Jadi ada benda yang Melayu buat tetapi kita tak boleh bagi nak bagi persen yang saya berani bagi kepada kalau kita buat bahan-bahan mentah yang macam saya sebut tadi lah macam kek saya tak berani. Boleh letak 90%. Maknanya kurang dia punya benda-benda syubhah tu okey. Kalau jakim kata okey. Itu saja yang saya berani cakap lah Begitu juga yang berkaitan dengan yang melibatkan minyak sapi ke apa benda. Bukan senang kita nak cari yang ada kelulusan jakim. Jadi kita cari, okey jumpa. Cek okey ada. Okey tak apalah. Tetapi apakah kita yakin sepenuhnya? Kadang-kadang mungkin masa dicek tu okey. Tapi masa dia buat tu takkanlah kawan ni nak pergi cek 24 jam. Ya tak? Jadi yang itu yang kadang-kala maknanya pengilang dia mengelak sikit. Jadi dengan sebab itu maknanya bagi kita begini, kalau kita nak beramal dengan amalan tasawuf, nak jadi warak, kita saya bagi pandangan beginilah cadangan. Tuan-tuan cari orang Melayu, tu je. Orang Melayu satu, hak ada tanda apa ni, logo halal jakim. Okey dah tu. Macam minyak kita ada minyak saji, tu Felda. Kita harap-harap lah maknanya Felda tu Melayu. Saji punya lepas tu apa dia alih ke apa benda. Tapi jangan terpukau dengan nama. Nama. Jangan tuan-tuan ambil tu base kepada nama. Sofi. Comel Safi. Tapi Cina, tapi kalau dah ada tanda halal jakim okeylah. Tapi jangan saya nak cerita macam yang baru ni tak. Apa tu? Bihun Masjid.
Masjid mujur tak letak gambar Kaabah je. Ya. Kita dengar ke Melayu kot. Jangan. Kita cuba letak satu keyakinan terhadap logo JAKIM. Ya. Itu habis maksimum tu kita nak jaga tu. Kalau ada tanda halal JAKIM, makanlah. Lepas tu yang keduanya kita pastikan Melayu buat. Ya. Itu cara nak jaga diri supaya hati kita tenang. Dia makanan halal ni penting untuk ketenangan jiwa kita. Ya, supaya tak ada rasa berat nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Pasal apa dia? Pasal kita makan benda yang bagus. Ya, halalan tayyibah. Okey. Saya ingat setakat tu dulu pada pagi ni. Dan besok pagi pukul 8 kita akan start buat gotong royong bersih masjid. Dan saya nak maklumkan juga, kalau tak ada halangan, masjid ni akan dicat belah dalam sebelum puasa dah. Tapi cat ni tuan-tuan jangan duk komplain lah, kata apalah color duk belasai kot dan kan. Color ni kita mesyuarat dalam AJK serah pada AJK tertinggi masjid, iaitu Nazir, Timbalan Nazir, Bendari, Setiausaha, Penolong Setiausaha dan juga Imam satu, untuk putuskan color. Lepas tu pula di kalangan hot 6 orang ni serah pada Nazir seorang je pilih color. Saya pula senang cerita menghadap orang yang nak bagi color tu. Tak kelahi. Jadi yang nak bagi color cat ini, nak cat ni ialah satu orang hamba Allah Ta'ala. Tak ada kena-mengena dengan duit masjid. Dia nak sponsor. Jadi kita pun, saya menghadap dia, ginilah pilih. Cuma kalau boleh jangan color tu dark sangat lah, pekat sangat, ambil color yang lembut. Itu saja. Okey. Jadi benda ni kena clear. Kadang-kadang tak ada tender pun, tak ada. Benda ni tak ada tender lah sebab orang nak sponsor. Cuma saya minta dengan dia supaya kalau boleh cat sampai keluar lah. Ya? Jadi dia pun kata insya-Allah dia cuba, dan saya kata tak apa, walaupun mengecat itu mungkin masuk dalam period puasa, mungkin 1 minggu puasa tu dia akan cat sampai keluar. Tak tahulah, tengoklah. Dia kata dia cuba. Tapi yang cat keluar ni dia kata dia akan cuba akan dapat sponsor daripada kawan-kawannya yang lain. Jadi yang nak bagi sponsor ni geng-geng motor besar. Sebab tu saya kata geng-geng ni, tuan-tuan tengok, geng-geng ni, geng-geng gini orang panggil tak masuk book dah, tapi geng-geng ni lah nak bagi. Lepas tu kita jangan hina orang. Saya selalu sebut, jangan menghina orang tengok pada zahir. Dan dia pun kata, dia cerita kat saya, dia pun geng-geng motor dia ni baru saja pergi serahkan duit kepada satu sekolah agama di Temerloh, Pahang. Disebutlah nama sekolah tu. Saya tahulah kawan saya yang handle. Itu satu. Jadi gotong royong besok untuk bersihkan masjid. Kemudian duit PA system ada lagi perlu? Ada? Ke dah cukup dah? Cukup dah? Cukup. Okey, dah cukup. PA system kita dah cukup. Saya ingat dah okey. Saya semalam cek semua. Okey. Cuma yang khatib saja belum lagi. Yang semalam tu kalau tuan-tuan tak puas hati dengan khutbah kerana suara tak clear, itu kita tanya yang bahagian yang buat ni, dia kata memang yang khutbah tu, dia kata speaker mic ni kita sistem dia tu belum dibuat dengan sempurna lagi. Minggu depan dia kata insya-Allah sempurnalah. Dan saya rasalah, saya cuba usaha dan nak kata janji malah lah. Kita ada setahun lagi lah AJK yang lama ni, ada setahun lagi, lepas tu pemilihan baru. Tetapi dalam tempoh setahun ini, bila dah saya pernah beritahu dulu, kalau dah okey, kita punya PA system ni okey, kita akan lipat gandakan dari sudut majlis-majlis ilmu. Kita akan lipat gandakan. Sebab sebelum ni saya rasa kalau buat pun kosong lah. Kalau dapat pun orang panggil 50%. Sebab terpaksa dengar betul-betul. Jadi semalam tu saya masuk tempat perempuan pun okey, masuk kuliah semalam clear lah, clear. Tapi kalau tak clear, tuan-tuan beritahu kita kena komplain dengan provider kita, supplier.
Kemudian insya-Allah kita pun bulan Ramadan ni akan usahakan untuk dapatkan imam-imam hafiz kita, jemputan sekali-sekala. Dan terima kasih pada Ustaz Wes yang datang pada hari ini, ya. Jadi kita kalau boleh sepanjang Ramadan tu subuh tu biar imam hafiz belaka, ya. Nak dapatkan orang panggil roh dia lah, ya. Roh Ramadan, ya. Adapun sembahyang tarawih tu kita akan pakai yang imam yang apa tu, yang 2 tahun lepas, bukan tahun lepas, ya, 2 tahun lepas, Imam Abdul Rahman, daripada Patani. Patani dia. Seingat yang lain-lain tu tak adalah, ya, pengumuman. Jadi terima kasih pada semua yang derma untuk PA System. Kita puas hati dengan yang kita rasa sekarang ni. Dan mudah-mudahan kita lebih selesa lah untuk datang ramai-ramai ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Qabbalallahu